Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk sama-sama kita mengecapi nikmat bulan Ramadan Al-Mubarak bagi kali yang seterusnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita merupakan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah program kita satu hari satu hadis. Pada hari ini saya ingin kongsikan satu hadis yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkannya dalam kitab beliau, itulah kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab fi bayani kathrati turkil khair, itulah pada bab menyatakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang kita ingin kongsikan itu satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Yang bermaksud sembahyang 5 waktu dan Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan, semuanya itu mengkafarahkan antara keduanya jika mana dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang 3 amalan yang mulia, yang mana jika kita lakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menatijahkan penghapusan dosa. Perkara yang pertama itulah yang Nabi nyatakan dalam permulaan hadis. Nabi sebut as-salawatul khams, itulah sembahyang yang 5. Apakah yang dikehendaki dengan sembahyang yang 5? Itulah sembahyang yang fardu, bermula daripada subuh sampailah kepada isyak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khams, itulah sembahyang 5 waktu, itulah subuh sampai isyak ini, yang mana ianya menjadi penghapus dosa antara 2 waktu solat. Sebagai contoh, kita solat subuh, selepas kita solat subuh, sebagai manusia biasa sudah pasti kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dosa dan seumpamanya, sama ada sengaja ataupun tidak. Kita manusia biasa, dan tempoh masa tersebut ada kesalahan yang kita lakukan, sampai satu masa dilakukan azan untuk solat yang berikut, itulah solat zuhur. Kita sebagai Muslim, kita tahu kewajipan waktu kita untuk solat, apa yang perlu kita lakukan. Maka ketika mana masuknya waktu zuhur, maka sebagai seorang Muslim dia tahu kewajipan waktu beliau pada waktu itu ialah menunaikan sembahyang zuhur. Maka setelah mana beliau melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim menunaikan solat zuhur, maka dengan solat zuhur yang ditunaikan dengan menepati syarat sahnya, rukunnya dan segala perkara yang menyempurnakan ibadat solat itu, maka solat zuhur yang ditunaikan itu menghapuskan dosa yang ada antara zuhur dan subuh. Kemudian begitulah seterusnya sampailah kepada asar, maghrib, isyak, sampai pada subuh. Kemudian perkara yang kedua yang menjadi penghapus dosa yang disebutkan dalam hadis ini ialah wal jum'atu ilal jum'ah, itulah Jumaat kepada Jumaat. Apa yang dikehendaki di sini? Jumaat ke Jumaat. Dan kitab Raudhah Al-Muttaqin ada dinyatakan Jumaat ke Jumaat iaitulah solat Jumaat. Solat Jumaat dia bukan satu perkara yang wajib ditunaikan ke atas setiap orang Islam.
Melainkan bila mana ada keuzuran yang tertentu, maka tidak diwajibkan solat Jumaat. Sebagaimana kita yang sedang menghadapi coronavirus, kita Kerajaan Malaysia mengambil langkah mengenakan PKP. Itulah perintah PKP, itulah perintah kawalan pergerakan. Itu di PKP. Baik, dengan PKP ini antara perkara yang diputuskan ialah kita tidak dibenarkan untuk solat Jumaat kerana ada darurah yang tertentu. Maka oleh kerana ada kemudaratan yang tertentu, maka kita ditegah daripada melakukan sembahyang Jumaat. Apapun dengan solat Zuhur kita di rumah pada hari Jumaat, kerana kekangan yang tertentu itu mudah-mudahan tidaklah menghalang kita untuk mendapat fadilat Jumaat ataupun solat Jumaat, kerana kita sudah biasa melakukannya. Apabila terhalang, insya-Allah satu amalan yang terhalang kerana sebab-sebab yang tertentu tidak akan menghalang pahala amalan yang pernah kita lakukan. Maka itu perkara yang kedua, yang mana Nabi menyatakan sembahyang Jumaat ini menghapus antara keduanya. Dengan arti kata, kalau tadi sembahyang 5 waktu itu ia berbentuk harian, dalam satu hari itu dengan sembahyang 5 waktu ni menghapuskan dosa antara waktu-waktu tadi, Zuhur dengan subuh seumpamanya. Maka berkenaan dengan sembahyang Jumaat ni pula menghapuskan antara keduanya. Selepas pada Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, sampailah hari Jumaat. Hari-hari sebelum Jumaat tu mungkin ada kesilapan, kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan solat Jumaat kita untuk minggu yang seterusnya itu, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan pada hari Sabtu, hari Ahad dan seumpamanya. Itu dia berkenaan dengan maksud penghapus dosa antara kedua Jumaat. Kemudian yang terakhir yang Nabi sebut, amalan yang juga menjadi penghapus kepada dosa, itulah Ramadan ila Ramadan. Itulah bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang berikut, yang mana ianya menghapuskan dosa antara keduanya. Kata ulama, itulah idza shamaha, bila mana seseorang itu mengerjakan puasa Ramadan. Maknanya, siapa yang berkesempatan dengan bulan Ramadan tapi dia tidak menunaikan ibadat puasa, bukan kerana sebab-sebab yang diizinkan oleh syar'i, maka dia tidak akan memperolehi kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi insya-Allah kita semua, Allah Ta'ala mudah-mudahan memberi kekuatan kepada kita, kita berjaya melaksanakan ibadah puasa insya-Allah. Kerana kita sebab Islam, kita sedar itu tanggungjawab kita. Maka kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan tahun ni dengan Ramadan tahun lepas, mungkin ada kesilapan kita selepas pada Ramadan. Ramadan, Syawal, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, sampailah kita Ramadan tahun ini. Mungkin sebelum kita sampai pada bulan Ramadan, bulan Rejab kemarin, bulan lepas bulan Rejab, kemarin bulan Syaban, sebelum ni bulan Rejab, mungkin ada kesilapan, ada kesalahan yang kita lakukan. Insya-Allah dengan puasa Ramadan yang kita lakukan ini, yang menepati syaratnya, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini dia amalan yang ketiga yang menjadi penghapus kepada dosa antara keduanya. Baik. Namun di penghujung hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan penghapusan dosa kerana solat 5 waktu itu, kerana sembahyang Jumaat itu, kerana puasa Ramadan itu, dengan syarat idza jtunibatil kabair, itulah jika dijauhi al-kabair. Apa di al-kabair? Al-kabair ini jam'u taksir, itulah plural kepada perkataan singularnya, mufradnya kabirah, itulah dosa besar. Itulah syarat menjadi penghapus dosa ini antara kedua ibadat itu. Kalau sembahyang 5 waktu, Zuhur, antara Zuhur dengan subuh. Kalau Jumaat ke Jumaat tu, demikianlah puasa Ramadan tu, dengan syarat semuanya itu akan terjadi idza jtunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar?
Antaranya ialah uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Maka siapa yang sembahyang 5 waktu tapi dia derhaka pada ibu bapa, dia dapat tak kelebihan yang disebut dalam hadis ni? Dia tidak akan dapat. Ada orang sembahyang Jumaat tapi dalam di sembahyang Jumaat dia derhaka pada ibu bapanya, dia dapat tak kelebihan ni? Tidak dapat. Orang berpuasa bulan Ramadan sempurna syarat dan seumpamanya, tapi dia ada lakukan dosa besar, uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa, sebagai contoh tadi, dia dapat tak kelebihan tersebut? Dia tidak akan dapat, sebab dia tidak memenuhi syarat. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam kita melaksanakan kewajipan sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, puasa Ramadan, usahakanlah untuk menjauhi dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Kerana jika mana kita melakukan dosa besar, kita tak akan dapat habis kelebihan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian yang terakhir, dosa mana yang dihapuskan? Mukaffiratul lima bainahum, penghapus dosa antara kedua ibadat. Tengoklah ibadat sembahyang 5 waktu ke, sembahyang Jumaat ke, puasa Ramadan, dosa mana? Maka ulama menyatakan antara ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dosa-dosa yang terhapus dengan amalan kebaikan yang dilakukan itu hanyalah dosa-dosa kecil. Ada pun dosa besar, tak dapat tidak, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, khulasahnya hadis ini menceritakan kepada kita peluang untuk kita menghapuskan dosa dengan kita tunaikan 3 kewajipan ini, dengan kita tambah satu lagi, kita jauhi daripada diri kita perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar. Kita sembahyang 5 waktu dengan baik, kita solat Jumaat, kita puasa Ramadan dengan baik, insya-Allah ditambah dengan menjauhi dosa-dosa besar itu, dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma timbul persoalan. Dah kalau kita sembahyang 5 waktu, kita jaga molek-molek, habis dah dosa kita tak ampun, andaikan begitu. Kemudian kita sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni penghapus dosa. Andai kata dah terhapus dengan sembahyang 5 waktu, adakah bazir begitu saja sembahyang sembahyang Jumaat tu? Jadi kan dikata mukaffirat, dah terhapus dah dengan habis sembahyang 5 waktu. Maka kata ulama begini, andai kata dosa-dosa kita sudah terhapus dengan sembahyang 5 waktu tu, kita ni orang juh sikit, orang molek sikit, dosa besar kita jauh, dosa kecil kita lakukan sekali-sekala. Jadi dengan sembahyang waktu, habis dosa kita dihapuskan. Lepas tu kita sembahyang Jumaat, nak hapus dosa, tak ada dosa dah. Lalu kata ulama, kalau tidak ada dosa dah nak diampun dengan sebab sembahyang Jumaat tu, maka dia akan digantikan sebagai pengangkat darjat kita si Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun dah ugi kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sesetakat itulah kongsian kita pada kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya. Kemudian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home. Wallahu a'lam.